Yes. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak bincangkan soalan peperiksaan percubaan sekolah berasrama penuh, SBP 2021. Soalan peperiksaan percubaan SBP 2021. Topik asas nombor bagi kertas 1. Baik, sedia semua? Jelas suara cikgu? Boleh respon? Jelas Baik. Terus kita pergi pada soalan pertama. Soalan 1. Baik, soalan 1 diberi nilai nombor P asas 5 sama dengan 356 asas 8. Cari nilai P. Baik, apakah langkah pertama kita perlu buat? Ya, kita tukarkan asas 8 kepada asas 10. Ya, asas 10 atau desimal. Baik, kita tukarkan 356 asas 8 kepada asas 10 atau desimal. Okay. Baik, kita tukarkan mode dalam kalkulator untuk tukarkan kepada asas nombor. Lepas tu kita tukarkan asas kepada asas 8. Kita tukar pada OCT, octagon atau okta kepada asas 10. Decimal, DEC dalam kalkulator. Semakan untuk cikgu, berapakah asas 10 yang tertera dalam kalkulator atau mesin kira? Jadi nilai nombor asas 5 sama dengan 365 asas 8. Kita lihat dalam kalkulator dapat berapa? Dua tiga lapan asas 10. 238 asas 10. Baik, langkah kedua apa kita perlu buat? Langkah kedua apa perlu kita buat?
Baik, kita tukarkan nilai nombor asas 10 ke nilai nombor asas 5. Baik, dengan kaedah apa? Dengan kaedah apa? Kita boleh juga gunakan kaedah pembahagian ya. Dengan menggunakan nilai asas. Dengan menggunakan nilai asas. Apa nilai asasnya? Asas 5. Jadi kita buat pembahagian ya. Baik, kita cuba selesaikan sama-sama kaedah pembahagian dengan menggunakan nilai asas 238. Jadi kita akan bahagi dengan 47 Dapat 235. Betul? Baik, 47. Jadi baki dia berapa? Daripada 238, 3 238 tolak 235. Seterusnya 47. Okey, bagi dengan 9, 45. Baki 2. Seterusnya boleh respon? Seterusnya berapa? Ya, 1. Bakinya 4. Bakinya 4. Seterusnya sifar. Bakinya 1. Jadi nilai asas 5 atau nilai nombor asas 5 adalah 1, 4, 2, 3. Asas 5. Baik, kita pergi pada soalan 2. Baik, diberi bahawa 452 asas 7 ditolakkan dengan nilai nombor M asas 7. Maka asas 7 nilai M sama dengan berapa? Okay, pertama kita buat apa? Kita tukarkan ke bentuk lazim. Tukarkan ke bentuk lazim. Okey, tukarkan ke bentuk lazim. Dan operasi tolak. 2 tolak 6. 2 kurang daripada 6 kan? Jadi kita pinjam dinilai tempat 10. Kita pinjam 5 jadi 4. Asas 10-nya
adalah nilai nombornya 10. Betul? Maka kita akan tukar kepada asas 7. Iaitu 7. Jadi 7 kita akan tambah dengan 2 tadi. Sama dengan 9. Baru kita tolakkan. Setelah kita tukar kepada asas 7. Baru kita tolakkan 9 tolak 6. Berapa? 3. Seterusnya 4 tolak 6. 4 tolak 6. 4 kurang daripada 6. Pinjam dinilai tempat ratus. 3. Jadi asas 10-nya, nilai nombornya 10. Tukar jadi 7. Jadi 7 tambah 4. Dapat 11. Betul-betul 11 Maka 11 tolak 6. 11 tolak 6. 5. Seterusnya 3 tolak 1. Perlu ke kita tukar pada asas 7? Tak perlu kerana dia kurang daripada 7. Jadi 3 tolak 1, 2. Boleh? Itu operasi tolak. Kita pergi kepada soalan operasi, asas nombor operasi tambah. Baik, 573 asas 9 tambah 246 asas 9. Kita tukar pada bentuk lazim. Okey, operasi tambah. 3 tambah 6. 3 tambah 6. Berapa? Asas nombor 10 adalah 9 kan? 9. Maka 9 ni adalah sama nilai dengan asas nombor 9 kan? Jadi, nombor yang sama dengan 9 dan lebih besar daripada 9, kita perlu tolakkan dengan 9. Boleh? Baik. 3 tambah 6, 9. 9 ditolak dengan 9. Sifar. Maka tangga 1 Atau kita kumpulkan 1 dengan nilai tempat 10. Okey. Seterusnya kita tambah 1, tambah 7, tambah 4. 12. Ke nilai 12 adalah lebih besar daripada 9. Maka tolak dengan 9. 3. Okay, seterusnya berapa? Nilai untuk nilai tempat ratus. 5 tambah 2. Kita mesti tangga 1. Kumpulkan 1 dengan nilai-nilai nombor di nilai tempat
Baik, dapat berapa? The respon dekat in-call message. Bagi kelas Google Meet dalam Google Meet. Dan komen dalam FB Live. Komen dalam FB Live. Okey, terus respon dalam in-call message ataupun komen. Satu tambah 5 tambah 2. Berapa? 8. Perlu ke kita tolak dengan 9? Perlu ke kita tolak dengan 9? Tak perlu sebab tak sama dengan 9 atau lebih daripada 9. Yes, betul. 8. Excellent. Ke nilai nombor asas 9 untuk hasil tambah adalah 830 asas 9. Okey. Okey, apa masuk tak? Okey, betul-betul boleh semak. Betul tak? Jawapan betul ya? Okay. Baik, ada soalan? Cikgu buka soalan. Sebelum kita pergi soalan seterusnya. Soalan 4. Okey, tak. Oh, tak. Maksud tak tolak dengan 9 Okey, faham? Okey, selanjutnya kita pergi kepada penukaran asas 8 ke asas 5 atau asas 5 ke asas 8. Baik. Diberi 1M6 asas 8 sama dengan 1 sifar-sifar 1 asas 5. Cari nilai M. Cari nilai M. Okey, apa langkah pertama? Apakah langkah pertama kita perlu buat? Ya, kita mesti tukar ke asas 10. Mesti tukar kepada asas 10. Okey? Secara lumrahnya, lazimnya, biasanya kita akan tukar kepada asas 10. Atau kata lain, kita boleh dikatakan asas 10 ni sebagai transit kan? Transit sebelum penukaran kepada asas yang dikehendaki. Maka kita akan buat kaedah darab nilai tempat dengan nilai digit. Betul? Sebab dalam kalkulator tak ada pertukaran asas 5 ke asas 10 kan. Jadi kita mesti cerakinkan. Cerakin tu maksudnya 1 sifar-sifar 1 asas 5. Digitnya 1 kita akan letakkan kepada nilai tempat 1000 kan. Ini 5 kuasa 3 5 kuasa 3 tambah sifar 5 kuasa 2 tambah sifar 5 kuasa 1 tambah 1 darab 5 kuasa sifar. Baik, cikgu nak tekankan di sini bahawa ramai pelajar yang
tertinggal 5 kuasa sifar. Terus dia mula dari 5 kuasa 1. Biasakan kita mula 5 kuasa sifar. Ataupun mula daripada kiri pun boleh. 5 kuasa 3. Tapi mesti akhirnya 5 kuasa sifar. Ingat 5 kuasa sifar. Baik, kita darabkan 1 darab 5 kuasa 3. Guna kalkulator. Semak dapat berapa? Dapat berapa? Okay, boleh respon. Boleh semakkan untuk cikgu. Dapat tak? Satu, dua, enam, asas 10. Betul? Seterusnya baru kita pergi ke langkah kedua. Dengan kaedah apa? Dengan kaedah pembahagian asas. Nilai asas. Okey. Dengan pembahagian asas. Nilai asas. Terus kita bahagikan dengan nilai asas berapa yang kita hendak tukar. Asas 8 kan? Maka 100/6 bahagi 8. Baik, kita cari 1/6 ada tak? Bahagi 8. Yang hampir dengan 1/6 ada? Baik, ada yang dapat? Nilai apa yang kita perlu letak di bawah 100/6? Nilai apa yang kita perlu letak bila kita bahagikan 1/6 dengan nilai asas 8? Ya, 15. 120 kan? Bakinya berapa? 6. Bakinya 6. Seterusnya berapa? Okay, seterusnya berapa? Satu. Bakinya tu 7. Seterusnya sifar bakinya 1. Maka kita bandingkan bentuk 1M6 asas 8 sama dengan jawapan yang kita dapat. Ini 176 asas 8 atau 176 asas 8. Okey, kita bandingkan. Maka M berapa? 1 sama kan? 6 pun sama kan? Ujung-ujungnya. Maka M sama dengan 7. Baik, ada soalan? Boleh respon dekat komen atau in-call message dalam Google Meet. Okay, sudah? Sudah salin?
Dah lengkap jalan kerja semua? Semua dah lengkap? Okey, boleh cikgu teruskan? Soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Boleh, boleh? Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Boleh, boleh. Okey. Terima kasih. Terus kita pergi soalan 5. Okey. Kita tengok soalan 5 pula. Itu soalan percubaan SPB 2021. Cari nilai tempat bagi digit. Cari nilai tempat bagi digit yang bergaris di bawah. Apa maksud kita mesti cari nilai tempat? Bezakan nilai tempat, nilai digit, nilai nombor. Itu yang paling penting. Nilai digit, nilai tempat, nilai nombor. Jadi kunci katanya nilai tempat. Nilai tempat bagi digit yang bergaris di bawah. Okey, untuk skor rendah, kita biasalah nilai tempat puluh, ratus, ribu. Tapi untuk menengah tinggi, kita lihat yang mana? Kita tengok kuasa dia. Apa-apa nombor, kuasa dia berapa? Kalau ratus, kuasa 3. Betul tak kuasa 3? Ribu. Ribu, kuasa berapa? Kuasa 3. Ratus, kuasa 2. Puluh, kuasa 1. Itu beza je. Dengan skor rendah dengan menengah tinggi. Maka kita gunakan kaedah cerakin atau nilai tempat yang bergaris 6. Jadi kita bandingkan 6, 3, 4, asas 7 sama dengan 6, nilai tempatnya 7 kuasa 2, tambah 3, 7 kuasa 1, tambah 4, 7 kuasa sifar. Jadi nilai tempat yang mana? Ini nilai tempat kan? 7 kuasa 2, 7 kuasa 1, 7 kuasa 0. Maka dikata yang bergaris 6 tu maksudnya nilai tempat, bukan nilai digit. Ini nilai digit. Ini nilai tempat. Maka kita ambil nilai tempat. 7 kuasa 2 sama dengan 49. Okey, dapat sesuatu? Boleh faham? Ada soalan? Ada soalan? Boleh respon? Baik, siapa yang keliru lagi nilai-nilai tempat atau istilah-istilah dalam asas nombor ini, kita mesti ulang kaji balik, rujuk pada buku teks KPM ataupun buku rujukan yang lain seperti Sas Badi ataupun Pelangi dan buku-buku kerja yang lain, awak boleh lihat, ulang kaji balik atau rujuk pada cikgu sekolah masing-masing. Tekankan apa kaedah yang betul dan nilai istilah nilai tempat, nilai digit dan nilai nombor. Boleh? Dan buat selalulah latihan asas nombor ni. Okay. Siapa nak buku kerja ni ataupun soalan ini, boleh respon nanti atau WhatsApp cikgu. Cikgu akan bagi link untuk awak dapatkan soalan ini. Tapi soalan ni hanya soalan, sekadar soalan lah. Nanti kalau ada solutionnya, kaedah penyelesaiannya, awak boleh salin balik. Tuliskan balik. Boleh awak ulang balik video ni dalam YouTube cikgu, saluran Cikgu Syam Algebra TV. Ataupun dalam live FB ni, boleh lihat balik. Nanti boleh salin balik ataupun buat balik jalan penyelesaiannya. Last, akhirnya. Ada soalan? Akhirnya ada soalan? Jadi kesimpulannya, apa pun nilai asal nombornya 7 ke 2 ke 5 ke, tapi yang paling utama asas nombor desimal, asas 10. Sebab asas 10 ni yang kita biasa gunakan dalam sistem penomboran asas 10. Jadi kalau
tiada asas ditulis. Maksudnya itu adalah desimal atau asas 10. Baik, kita akan jumpa lagi minggu hadapan waktu dan hari yang sama. Minggu hadapan kita akan bincang topik 3 untuk tingkatan 4, penakulan logik, penalokan ataupun penalokan logik. Penalukan logik. Penakulan logik Penakulan logik Baik, kalau tak ada soalan, cikgu akhiri live cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay. Kamu hebat semua. Kita sama-sama dengan cikgu. Terima kasih. Kita jumpa lagi.